Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 10 surah Al-Jin, surah yang ke-72 dalam Al-Quran. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula dari ayat 11 sehinggalah nanti ayat-ayat berikutnya insya-Allah. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalik كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Sadaqallahul Azim. Baik, pada ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, wa anna minnas salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Ayat 11 ni adalah ucapan sekumpulan jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Al-Quranul Karim sebagaimana Allah Ta'ala rakamkan sebelum ini. Mereka mengatakan wa anna minnas salihun, dan bahawasanya sesungguhnya ada di antara kita golongan yang salih, golongan yang baik keadaannya, wa minna duna dhalik, dan ada juga di antara kita yang lain dari itu. Kunna tara'iqa qidada, kita masing-masing ada menurut jalan dan cara yang berlainan. Melalui ayat ni, satu golongan jin yang beriman kepada Allah Ta'ala tadi mengatakan bahawa wa anna minna salihun, ada di antara kita yang salih. Maknanya dalam kalangan jin itu ada jin yang salih, ada jin yang melakukan amal-amal kebaikan, ada jin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minna duna dhalik, tetapi juga ada di antara kita yang lain dari itu. Maksudnya, kata ulama tafsir, yang tidak salih. Ya, bahkan mereka kafir atau fasik kepada Allah Ta'ala. Namun ada juga ulama mentafsirkan makna wa minna duna dhalik dekat sini, maksudnya ada dalam kalangan jin itu yang tidak seperti golongan pertama tadi yang sentiasa melakukan amal salih ya. Mereka tidak kafir tetapi amal mereka tidak salih. Jadi ada dua tafsiran makna wa minna duna dhalik dekat sini ya.
Cuma yang menarik bagi kita dekat sini adalah bagaimana cara penyampaian sekelompok jin yang beriman kepada Allah Ta'ala dekat sini. Mereka mengatakan wa anna minna salihun, dan bahawasanya ada di antara kita yang salih. Padahal sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan pada ayat-ayat sebelum ni, yang salih tu adalah mereka. Sebab mereka dah beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran dan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka memilih menyampaikan dengan mengatakan wa anna minna salihun, dan ada di antara kita yang salih. Mereka tidak mengatakan bahawa mereka lah yang salih tu dan yang lain daripada mereka tidak salih. Mereka tidak mengatakan begitu. Maka ini satu satu adab yang luar biasa dalam berdakwah. Sekalipun kita salih, kita tak perlu mengatakan saya salih, kami salih. Tak perlu. Ya. Sekalipun kita dah berusaha melakukan amal-amal kebaikan, kita tak perlu mengatakan diri kita ni adalah orang baik. Maka mereka memilih perkataan wa anna minna salihun, di antara kita ada golongan yang salih. Padahal mereka yang salih ni, tetapi mereka tidak mengatakan kami salih dan selain dari kami tak salih. Tidak begitu perkataan yang mereka pilih. Kerana kita tidak perlu menyatakan dengan jelas bahawa diri kita salih, bahawa diri kita beriman, walaupun kita berusaha ke arah situ. Kenapa? Kerana kalau kita dengan jelas menyatakan bahawa diri kita salih, diri kita ni taat, diri kita ni baik, maka itu kita sudah masuk dalam kategori orang yang memandang dirinya suci. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu pandang diri kamu itu suci. Jangan kamu pandang diri kamu tu orang yang baik. Walaupun kita dah berusaha ke arah situ, tetapi kita tidak boleh menyatakan diri kita ni orang baik. Kita tidak boleh menyatakan diri kita ni orang yang salih. Kenapa? Satu, sebagai bentuk ketawaduan. Kita perlu tawaduk. Ya. Yang kedua, sebagai bentuk kehati-hatian kita. Kenapa? Walaupun kita rasa dah melakukan amal-amal salih, ya, kan belum tentu sempurna kesalehan yang kita lakukan. Dan juga yang menentukan adakah kita betul-betul salih atau tidak bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka walaupun kita rasa kita dah melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal salih, jangan mengatakan aku ni orang salih ni, kami ni orang baik ni. Tak boleh macam tu, ya. Wa minna duna dhalik, dan mereka mengatakan dan di antara kita ada yang lain dari itu. Mereka tidak mengatakan dan di antara kita ada yang tidak salih, di antara kita ada yang jahat, di antara kita ada yang begini. Tidak begitu cara mereka membuatnya, tetapi mereka memilih perkataan wa minna duna dhalik, dan di antara kita ada yang lain dari itu. Maksudnya yang lain daripada mereka yang tidak salih, ya. Ini salah satu bentuk kelembutan mereka dalam berdakwah. Jadi ketika mana kita berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun kita mengajak orang yang dalam pandangan kita mungkin mereka adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang bermaksud kepada Allah Ta'ala, kita tidak perlu memanggil mereka dengan mengatakan, hei orang-orang yang berdosa,
hai orang-orang yang bermaksiat, hai orang-orang yang jahat, hai para penjenayah. Tak perlu kita panggil orang macam tu. Kenapa? Kerana itu cara orang, kerana itu cara yang dapat membuat orang semakin benci dengan kebaikan. Kenapa? Kerana kita menyampaikan kebaikan dengan cara yang tak betul. Ya. Jadi sekalipun kita hendak menyatakan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, pilihlah perkataan yang lebih tepat, yang lebih lembut untuk mereka, supaya mereka juga lebih mudah menerima kebaikan yang kita sampaikan. Hari ini ada kumpulan-kumpulan yang begitu suka melabel diri mereka sebagai golongan yang benar dan melabel golongan yang lain golongan yang salah. Dengan nyata dan jelas-jelas mereka menyampaikan. Misalnya mereka memandang hanya amalan mereka saja yang betul, amalan orang lain tak betul. Ya, padahal mungkin amalan itu masih mempunyai, sama-sama mempunyai dalil. Maka misalnya kita melihat dalam bab kunut subuh saja misalnya, ada kumpulan yang begitu mudah mengatakan bahawa amalan mereka dengan tidak berkunut itulah sunnah, manakala amalan orang yang melaksanakan sembahyang subuh tanpa kunut dengan melaksanakan kunut itu bid'ah. Ada kumpulan yang begitu ringan menyampaikan itu, ya, memandang diri mereka hanya mereka sahaja yang mengikut sunnah, manakala golongan lain tak mengikut sunnah. Maka ini cara berdakwah yang tidak tepat, ya. Jadi sekalipun kita misalnya dah berusaha melakukan amal-amal kebaikan tu, kita tak perlu menyatakan diri kita ni adalah orang baik. Kita tak perlu menyatakan diri kita ni orang saleh. Kita tak perlu menyatakan diri kita ni orang bertakwa. Sebaliknya, walaupun orang lain mungkin kita lihat melakukan amal keburukan, ya, maksiat dan sebagainya, kita tak perlu mengatakan mereka ahli maksiat, apatah lagi sampai ke tahap mengatakan bahawa mereka ahli neraka. Ya, kita perlu memilih perkataan yang lebih baik, yang lebih sopan, ya, yang tidak akan menyakiti hati orang apabila disampaikan kepada mereka. Baik, so berdasarkan ayat ni, satu kelompok jin ini mengatakan bahawa dalam kalangan jin itu ada jin yang saleh, ada jin yang tidak saleh. Ya. Ada yang taat kepada Allah, ada yang tidak taat kepada Allah. Kunna tara'iqa qidada. Dan ini mereka kuatkan dengan mengatakan kunna, kita masing-masing ni, tara'iq. Tara'iq jamak daripada tariqah. Tariqah artinya jalan. Tara'iq jalan-jalan. Qidada maksudnya mukhtalifah, yang berbeza-beza. So maksudnya kita mereka ni maksudnya adalah jin, ya. Masing-masing adalah menurut jalan dan cara yang berlainan. Jadi bermacam-macam mereka. Jin itu tidak sama semua. Jadi kalau ada orang menganggap bahawa jin itu sama semua, jahat semua, ya, itu salah. Kerana ada jin yang baik, ada jin yang saleh, ada jin yang tidak saleh. Dan masing-masing dalam kalangan jin ini, mereka mengikut jalan dan cara yang berlainan dalam hidup mereka. Sebenarnya lebih kurang dengan kita manusia ni. Dalam kalangan manusia juga macam tu. Ada yang saleh, ada yang tidak saleh. Ada yang hidup dengan cara A, ada yang hidup dengan cara B dan lain sebagainya, ya. Begitulah dalam kalangan jin juga. Maka kalau ada orang menganggap seolah-olah seluruh jin itu tak baik, maka itu satu kesilapan dalam menilai bangsa jin. Kerana dalam kalangan jin itu ada yang saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan ayat 12. Pada ayat 12 Allah Taala berfirman, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan bahawa sesungguhnya kita mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah Ta'ala walau di mana sahaja kita berada. Dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walaupun kita pergi lari ke langit.
Jadi selepas satu kumpulan jin itu beriman kepada Allah Ta'ala, maka mereka pun menjadi yakin, menjadi percaya bi'annahum maqhuruna tahta iradatillahi al-ghaliyah, bahawa mereka berada di bawah iradah Allah Subhanahu wa taala, wa annahum at'af wa afqar, dan bahawa sesungguhnya mereka itu sangat lemah dan sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah pada ayat ini mereka mengatakan wa anna dhananna, ai wa anna aiqanna, kami yakin, kata kumpulan jin ni, allan nu'jizallaha fil ard. Kalau kita terjemah secara bahasa ni, bahawa Allah tidak akan pernah dapat dilemahkan di bumi. Maksudnya annallaha qadirun alaina, bahawa Allah Ta'ala berkuasa ke atas kami, ya. Fil ardi, di atas muka bumi ini Allah Ta'ala berkuasa terhadap kami di bumi ini, sehingga kan falan nafutahu idza arada bina amran aina ma kunna, sehingga kan kami tidak akan dapat melepaskan diri daripada Allah jika Allah Ta'ala berkehendak sesuatu terhadap kami, ya. Maksudnya oleh kerana Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa terhadap mereka, maka mereka percaya kalau Allah Ta'ala berkehendak sesuatu terhadap mereka, ya, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri walau di mana sahaja pun mereka berada di atas muka bumi Allah Ta'ala. Ini keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka sentiasa percaya bahawa mereka berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walau di mana sahaja pun mereka berada, kalau Allah Ta'ala sudah menetapkan bahawa sesuatu itu berlaku kepada mereka, maka pasti akan pasti akan berlaku kepada mereka. Walan nu'jizahu haraba, dan sekali-kali tidak akan dapat melarikan diri daripada balasannya, ya, walau lari ke langit sekalipun. Dan ini mereka percaya juga, kalaupun mereka hendak lari daripada balasan Allah, mungkin nak lari ke langit sekalipun, tidak akan dapat mereka untuk melarikan diri. Walan nastati' an nuflit min iqabihi haraban ila sama', dan kita tidak akan sanggup untuk lari daripada seksanya walaupun lari pergi ke langit, idza arada bina su'an, apabila Allah Ta'ala berkehendak mendatangkan keburukan, azab seksanya kepada kita. Jadi inilah keyakinan sekelompok jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala, sehingga walau di mana saja mereka berada di atas muka bumi ini, kalaulah Allah Ta'ala menetapkan sesuatu berlaku pada mereka, pasti akan berlaku. Dan mereka juga meyakini bahawa mereka tidak akan dapat lari daripada balasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya mereka hendak lari ke langit pun, maka mereka tidak akan dapat melepaskan diri daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yakunu halu man ihtada ila ar-rusydi lan tadhunna bi khaliqihi illa al-haq. Macam inilah keadaan orang-orang yang telah mendapat petunjuk kepada kebaikan, ya. Macam inilah keadaan orang-orang yang telah mendapat petunjuk daripada Al-Quran kepada kebaikan agama dan dunianya. Apa dia? Lan tadhunna bi khaliqika illa al-haq. Dia tidak membuat sangkaan, keyakinan terhadap Allah Ta'ala melainkan yang benar. Jadi mereka mengatakan bahawa mereka yakin, percaya Allah Ta'ala sentiasa menguasai mereka dan mereka tidak akan dapat lari daripada Allah. Inilah salah satu bukti bahawa seseorang sudah benar-benar mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kalau kita masih merasa dapat selamat, melepaskan diri daripada balasan Allah Ta'ala, dapat lari daripada balasan Allah Ta'ala, maka itu berarti kita belum lagi betul-betul beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita teruskan ayat 13. Pada ayat 13 Allah Taala berfirman, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya kami ketika mendengar petunjuk, maksudnya Al-Quran itu, kami beriman kepadanya dengan tidak bertangguh lagi. Kerana sesiapa yang beriman kepada Tuhannya, maka tidaklah ia akan merasa bimbang menanggung kerugian mengenai amal baiknya, dan juga tidak akan ditimpakan sebarang kesusahan. Pada ayat ini sekelompok jin ini mengatakan, wa anna lamma sami'na al-huda, dan ketika mana kami mendengar al-huda. Al-huda ni kalau kita terjemah maksudnya petunjuk. Tapi al-huda dekat sini ini merujuk kepada makna Al-Quran. Maka Al-Quran itu mempunyai nama lain, antaranya adalah Al-Huda. Al-Huda itu nama lain daripada Al-Quran. Wa anna lamma sami'na al-huda, dan bahawasanya kami ketika mana kami mendengarkan petunjuk Al-Quran itu, kata kumpulan jin ini, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Langsung beriman, tidak ditangguhkan, ya. Langsung mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sini kita dapat ambil satu pengajaran, fa bihasbi imanil 'abdi yazdadu imanahu 'inda tilawati kitabillah wal hikmah wa hadha a'la ma yakunu minal iman. Maka sesuai dengan kadar iman seorang hamba akan bertambah keimanannya ketika mana membaca Al-Quranul Karim, ya. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran, ketika mana dia membaca atau dibacakan kepada dia Al-Quran, maka keimanan dia akan bertambah. Sebagaimana jin ini mengatakan, wa anna lamma sami'na al-huda, ketika kami mendengar Quran itu, amanna bihi, kami beriman dengannya. Artinya keimanan mereka pun bertambah. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka iman mereka pun bertambah. Jadi sepatutnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala tu, apabila mereka membaca Quran atau dibacakan kepada mereka Al-Quran, iman mereka semakin bertambah, dan semakin bertambah. Bukan malah berkurang atau malah tidak bertambah, ya. Kemudian mereka mengatakan, faman yu'min bi rabbih, sesiapa yang beriman kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala, fala yakhafu bakhsa wala rahaqa, maka dia tidak bimbang akan bakhsa dan rahaqa. Apa itu bakhsa? Bakhsa maksudnya naqsus syai'i ala sabilidz zulm, mengurangkan sesuatu dengan cara yang zalim. Ya, mengurangkan sesuatu dengan cara yang zalim. Maksudnya ini kata Abdullah bin Abbas, la yakhafu ayyunqasa min hasanatihi, mereka tidak takut akan dikurangkan Allah daripada ganjaran kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jadi siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, dia tidak akan bimbang Allah Ta'ala mengurangkan ganjaran amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Kenapa? Kerana dia percaya, dia beriman kepada Allah, bahawa Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya dengan cara mengurangkan ganjaran amal-amal kebaikan yang mereka lakukan. Wala rahaqa, dan mereka juga tidak bimbang akan rahaqa. Rahaqa ni apa dia? Rahaqa ini maksudnya adalah Allah Ta'ala
tidak akan menambahkan keburukannya, ya. Kalau tadi al-baghs itu mengurangkan kebaikan seseorang dengan cara yang zalim, kalau rahaqa ni maksudnya adalah menambahkan keburukan kepada seseorang. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak akan bimbang Allah mengurangkan kebaikan yang mereka lakukan atau Allah menambahkan keburukan terhadap mereka. Mereka tidak akan bimbang dalam perkara itu. Kenapa? Kerana mereka sudah betul-betul beriman bahawa Allah Taala tidak akan berlaku zalim terhadap mereka dan Allah Taala Rabb yang Maha Adil. Ya, maka dalam Al-Quran pun Allah Taala menyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil zarah pun kebaikan yang dilakukan, pasti Allah Taala akan beri ganjarannya. Begitu juga sekecil zarah pun keburukan dilakukan, pasti Allah Taala beri ganjarannya. Artinya apa? Amal kebaikan atau amal keburukan sekecil zarah pun Allah Ta'ala tidak akan mengurangkannya atau tidak akan menambahkannya. Allah tidak akan kurangkan kebaikan walau sekecil zarrah pun, dan Allah Ta'ala tidak akan tambahkan keburukanmu walaupun sekecil zarrah, kerana Allah Ta'ala itu Rabb yang Maha Adil, ya. Baik, kita teruskan ayat 14. Pada ayat 14 Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Dan bahawa sesungguhnya dengan datangnya Al-Quran, nyatalah ada di antara kita golongan yang beragama Islam dan ada pula golongan yang kufur derhaka, menyeleweng dari jalan yang benar. Maka sesiapa yang menurut Islam, ya, dengan beriman dan taat, maka merekalah golongan yang bersungguh-sungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Dekat sini pada ayat 14 ni, golongan jin ini menjelaskan lagi, wa anna minnal muslimun, dan sesungguhnya ada di antara kita yang beriman, yang muslim, ya, yang beragama Islam. Al muslimun artinya adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tunduk terhadap agama Allah, mereka tunduk terhadap syariat Allah. Jadi jin itu ada yang beragama Islam, ada yang tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minnal qasitun, tetapi ada juga yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang menentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, ya. Jadi jin itu ada yang muslim, ada yang tunduk berserah diri kepada Allah Taala dengan mentauhidkan Allah serta melakukan amal-amal kebaikan ataupun mengamalkan syariat-syariat Allah, dan ada yang derhaka kepada Allah, mereka tak beriman kepada Allah dan membantah ataupun menentang syariat-syariat yang telah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hujung ayat ni mereka mengatakan faman aslama, maka sesiapa yang berserah diri kepada Allah, sesiapa yang menurut Islam, ya, wa khada'a lillahi bitta'ah, dan ia tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, faulaika, maka mereka itulah alladina qasadu tariqal haqqi was-shawab, maka mereka itulah orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kebenaran, wajtahadu fi ikhtiyarihi, dan bersungguh-sungguh dalam mengusahakannya. Fahadahumullahu ilaih, maka Allah Ta'ala pun memberi petunjuk kepada mereka, ya. Jadi kalangan jin ini ada yang beriman, ada yang muslim. Muslim dengan arti dia tunduk kepada Allah dengan beriman dan mengamalkan syariatnya, dan ada yang qasid. Qasid ini maksudnya orang yang zalim, derhaka,
dan menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada hujung ayat ni tadi mereka mengatakan faman aslama, sesiapa yang Islam, yang menurut Islam, yang beriman serta tunduk terhadap syariat Allah, faulaika taharraw rasyada, maka mereka itulah orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan yang benar. Maka salah satu pertanda seseorang itu bersungguh-sungguh mencari kebenaran, dia menundukkan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan dirinya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita sebut dengan muslim. Muslim itu artinya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada ayat 15 Allah Taala berfirman, wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun golongan yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi neraka Jahannam. Pada ayat sebelum ini tadi golongan jin itu mengatakan wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Ada di antara kami yang muslim dan ada yang qasit, yang derhaka. Kalau yang muslim, Allah Ta'ala dah mengatakan tadi faulaika taharraw rasyada, mereka itulah orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, ya. So bagaimana pula dengan orang-orang yang qasid, orang-orang yang derhaka? Kata Allah, wa ammal qasitun, adapun orang-orang yang menyeleweng, orang-orang yang derhaka, yang tidak mahu beriman kepada Al-Quran dan tidak mahu tunduk terhadap syariat Allah, fakanu li jahannam hataba, maka mereka menjadi bahan bakaran api neraka Jahannam. Maka benar apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bahawa yang akan menjadi bahan bakar api neraka Jahannam itu adalah daripada kalangan jin dan juga manusia, ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Yang paling banyak dalam api neraka itu nanti adalah bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi jin yang masuk ke dalam api neraka itu ialah jin yang qasid, ya, jin yang derhaka, jin yang tidak mahu tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manusia. Manusia yang menjadi ahli neraka itu nanti manusia yang qasid, manusia yang derhaka, tidak mahu beriman kepada Allah Taala, bahkan ia menentang hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, pada ayat 16 kemudian Allah Taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan Nabi Muhammad SAW diwahyukan lagi menerangkan, ya, menerangkan lagi tentang mereka, dan bahawasanya dan bahawa sesungguhnya kalaulah mereka itu berjalan betul, maksudnya mereka dekat sini merujuk kepada jin itu, berjalan betul di atas jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama menurunkan hujan yang lebat daripada kepada mereka. Baik, pada ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, walau wa annahu law saral kuffar minal insi wal jin ala tariqatil Islam. Seandainya orang-orang yang derhaka ataupun orang-orang kafir dari kalangan manusia dan jin berjalan di atas jalan Islam dan mereka istiqamah padanya, dan mereka tidak membantah, tidak menentangnya, la anzalna alaihim ma'an katsira, pasti Allah Ta'ala akan turunkan kepada mereka air yang banyak. Ya, disebutkan dekat sini air yang banyak, maksudnya dekat sini rezeki, ya. Kenapa macam tu Allah Ta'ala sebut air? Kerana sumber utama kepada rezeki itu adalah air, ya. Kalau nak dapat misalnya hasil pertanian yang banyak, maka mesti ada air. Kalau nak mendapatkan haiwan ternak yang gemuk, yang sihat, mesti ada air dan sebagainya. Maka air ini sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab adalah aina makanal ma' kanal mal. Di mana saja air ada, maka di situlah harta. Wa aina makanal mal kanat fitnah. Di mana saja ada harta, maka di situlah ada fitnah. Jadi Allah Ta'ala sebut dekat sini ma'an ghadaqa,
hujan yang lebat ataupun air yang banyak. Ini nak menunjukkan rezeki yang banyak. So daripada ayat ni kita belajar bistiqamatika tanzilul barakat minas sama. Kalau kamu istiqamah, maka Allah akan turunkan keberkatan daripada langit, ya. Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan daripada langit. Wa allaw istaqamu ala tariqati, seandainya mereka istiqamah di jalan yang benar itu, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami pasti turunkan kepada mereka air hujan. Maksudnya adalah rezeki, yang mana rezeki itu banyak berkaitan dengan air hujan. Jadi kalau orang istiqamah di jalan Allah, ya, mengamalkan syariat Allah, mereka tidak menentangnya, maka akan banyak Allah Ta'ala berikan keberkatan dalam hidup mereka. Allah Ta'ala akan turunkan banyak kebaikan-kebaikan kepada mereka. Maka salah satu sebab datangnya rezeki itu adalah kerana ketaatan kepada Allah. Dan salah satu punca datangnya kefakiran itu adalah dosa. Maka para ulama mengatakan la takhawafun nas minal faqr. Jangan kamu buat orang takut miskin, tetapi khawafuhum minadh dhunubi allati tajlibul faqr. Tapi buatlah mereka takut daripada melakukan dosa, kerana itu dapat mendatangkan kefakiran kepada mereka ataupun kemiskinan kepada mereka. Ayat 17, linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Ya, pemberian yang demikian iaitulah rezeki yang sebagaimana disebutkan pada ayat 16 sebelum ni tadi, untuk kami menguji mereka. Jadi Allah Ta'ala turunkan rezeki itu untuk menguji, linaftinahum fihi, untuk menguji mereka dalam menikmati apa yang kami berikan, ya, apakah mereka bersyukur atau tidak. Maka nikmat Allah Ta'ala kurniakan adalah sebagai ujian, apakah kita bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala itu ataupun tidak. Kemudian Allah mengatakan wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adaban sa'ada. Dan ingatlah, sesiapa yang berpaling dari mengingati Tuhannya dengan berlaku ingkar, dia derhaka, maka Allah Ta'ala akan memasukkannya ke dalam azabnya yang memuncak beratnya. Ya, jadi ada Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi mengatakan, inni mimma akhafu alaikum min ba'di, antara yang aku bimbang terhadap kamu selepas aku, kata Nabi, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, iaitulah golongan yang Allah bukakan kepada mereka dunia ini. Dia kaya, banyak harta dia dapat. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, wallahi mal faqr akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kemiskinan yang paling aku bimbangkan terhadap kamu, walakin akhsha an tubsata alaikum ad-dunya, tetapi yang aku bimbang adalah dibukakan, dilapangkan kepada kalian dunia, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibukakan, dilapangkan kepada orang-orang sebelum kamu, fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kamu berlumba-lumba terhadap dunia, wa tuhlikakum kama ahlakathum, dan dengan itu kamu pula akan dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki Allah Ta'ala datangkan adalah untuk menguji kita, apakah kita betul-betul bersyukur kepada Allah Ta'ala atau malah kita menjadi kufur kepada Allah. Allah mengingatkan, siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan Allah sehingga akan membuat dia ingkar dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan masukkan ia ke dalam azab seksa Allah yang memuncak beratnya. Waliyadzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat sekadar sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung ayat 18 sehingga ayat-ayat seterusnya pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.